Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan tentang perihal solat atau sembahyang. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah membicarakan tentang sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang iaitu sunat dan bahagian-bahagiannya. Kali ini kita nak melihat tentang solat witir, solat witir. Bagaimana solat witir ini pada pandangan syarak dan hukumnya, kan? Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Sembahyang witir juga sunat muakkad. Jadi sunat muakkad ni adalah sunat yang sangat dituntut, kan? Jadi kita hari ni tuan-tuan kadang-kadang sunat muakkad dengan yang sunat abad pun tak boleh ni, kan. Saya 2-3 hari ni menemu-duga orang, kan, pegawai syarak, sunat abad dengan sunat muakkad pun tak kenal. Sunat hai'ah dengan sunat muakkad, sunat apa, sunat abad pun tak kenal. Jadi bayang tu nak jadi calon pegawai syarak tu. Yang tak syarak ni macam mana pula ni, kan? Kalau kita tanya ni kan, salah juga tak? Jadi keliru tu, kan? Ada tadi punya cerita tentang bab air. Bab air kita tanya air mutlak ni macam mana? Dia kata air hujan tu mutlak lah. Kita kata kalau macam mana air hujan tu keluar warna dia warna purple, oh dia tak mutlak dia kata. Main tu, kan? Maknanya tak kenal, kan? Tak kenal. Jadi air ni atas warna apa sekalipun, air hujan atas warna apa sekalipun, dia tetap mutlak. Kalau sekarang ni dengan kerajaan baru air keluar warna merah, biru, kan, dia tetap mutlak, kan? Kalau dulu dengan gelombang biru, hujan warna biru, mutlak juga, kan? Jadi ini kita kena faham. Jadi nak tunjuk pada kita ni kepahaman tu dalam bab agama ni, walaupun kita dah semayang, kan, tapi tak tahu tu, dia tak tahu. Jadi bayangkan sunat, sujud sawi, benda-benda yang kita jadi satu perkara yang di dalam kehidupan kita. Kita semayang, kalau terlupa kena sujud sawi, tertinggal rukuk sunat-sunat abad kena sujud sawi, kan? Tertinggal doa iftitah pun sujud sawi, kan? Jadi nak tunjuk pada kita sebenarnya orang yang tak faham tentang agama ni, walaupun mereka ibadat, walaupun mereka sembahyang, tapi mereka tidak memahami sebenarnya. Mereka tak faham apa yang mereka buat. Jadi dengan sebab itulah kita dituntut untuk belajar, kan? Belajar tu disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridah. Faridah tu apa? Menunjuk kefarduan, kan? Kefarduan atas orang muslim. Tadi waktu zuhur, lepas sembahyang zuhur, orang telefon, Ustaz ni nak tanya masalah besar, kita. Berapa banyak besar tu?
Tanya masalah besar. Dia kata ada seorang janda, dia kata. Ada anak sebelum ni bekerja. Lepas tu ayah dia suruh berhenti jaga mak lah kan. Mak dia sakit. Dan dia ada anak. Jadi bila dia berhenti kerja, jadi sekarang ni anak-anak dia tak ada nafkah, tak ada siapa yang nak bagi nafkah. Kan? Sepatutnya kalau sekiranya dalam hukum, bila anak cucu dia di bawah jagaan datuk yang kena bagi nafkah. Tapi datuk suruh anaknya berhenti kerja, dia dah bercerai. Suruh berhenti kerja tapi dia tak nak bagi nafkah. Jadi macam mana dia nak survive anak dia? Kan? Dia kata kalau pergi keluar kerja derhaka. Jadi ni kadang-kadang kita tak faham. Anak nak keluar mengaji, nak pergi belajar, tak boleh keluar. Sembahyang dalam rumah lebih baik pergi keluar mengaji. Macam-macam fatwa keluar tuan-tuan. Zaman sekarang kan. Sebab tu kita ilmu penting. Kan? Mengaji ni kalau sekiranya dalam bab fardu ain, contohnya yang mengenal kita kepada Allah, kepada Tuhan kan, ataupun yang bersangkutan dengan ibadat. Kalau kita tak belajar, kita boleh jadi jahil, salah dari sudut ibadat, maka wajib kita keluar. Wajib kita keluar. Kalau sekiranya orang boleh menunjukkan kita, maka suami boleh menunjukkan, maka tak perlu, dia tak boleh keluar kan. Jadi ini kita kena faham lah. Sebab zaman sekarang banyak orang yang tak tahu, walaupun mereka semayang, walaupun mereka ibadat kan. Jadi ini kita kena faham. Jadi solat witir ni dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni ialah satu sunat yang sangat dituntut. Sangat dituntut. Makna jangan ditinggalkan. Walaupun dia tu sunat, dia hampir kepada, sebab dia muakkad tu, dia hampir kepada yang wajib. Dia hampir ke tuntutannya kepada yang wajib. Dan sangat-sangat digalakkan mengerjakan ini kerana diterangkan dalam hadis yang berikut. Jadi solat witir ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun. Sama ada Rasulullah bermukim ataupun Rasulullah bermusafir. Musafir, kita kalau musafir memang pakat tak buat dah lah kan. Sebab kita pun memang suka tak kan. Rasulullah dia musafir pun Rasulullah buat. Walau sama ada Rasulullah melakukan jamak takdim, isyak dalam maghrib ataupun jamak takhir. Rasulullah lepas sembahyang isyak, kalau jamak takdim lepas isyak terus buat witir. Ataupun jamak takhir, nanti lepas menunaikan solat isyak Rasulullah akan buat. Jadi nak tunjuk pada kita makna Rasulullah tidak meninggalkan solat witir. Kita ni sepatutnya begitulah. Sebab dia muakkad, sangat-sangat dituntut. Kalau tuan-tuan tak buat solat-solat yang lain, sebab ini merupakan satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, jangan kau tinggalkan daripada solat duha, solat witir, puasa Isnin Khamis, jangan tinggal, kan? Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk apa? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ini nak tunjukkan dia fadilat begitu besar, kan? Sehingga Rasulullah menjaga dia betul-betul. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira bi khamsi fa yaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Rawahu Abu Daud wa ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sembahyang witir ni sesuatu hak yang digalakkan amalannya. Maknanya dia kata apa? Haqqu ala kulli muslim. Ni hak yang mesti ditunaikan, yang mesti dipenuhkan oleh seorang muslim. Maknanya kalau kita ni tiap-tiap hari, maka hak itu jangan ditinggalkan. Kan? Sehingga Rasulullah kata apa? Man ahabba an yutira.
Siapa yang suka melakukan witir bi khamsin falyaf'al. Kalau suka buat 5 rakaat, buat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nanti naik 1 rakaat lagi. 5 rakaat. Ataupun 5 rakaat terus. Buat sampai 5, bagi salam, tak ada tahiyat awal. Boleh juga, kan? Sama ada kita nak buat 2 salam, 2 lagi salam, lepas tu naik 1 rakaat kemudian. Dia bilangan yang ganjil, kan? Jadi nak buat 5 boleh, nak buat 5 sekali salam boleh, nak buat 5 3 kali salam pun boleh, tak ada masalah. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang suka nak buat 3 rakaat boleh, 3 rakaat 2 kali salam boleh, sekali salam pun boleh. Buat 3 terus tanpa ada tahiyat awal, 2 sampai 3, kan? Semua baca je ada surah. Rakaat pertama ada surah, rakaat kedua ada surah, rakaat ketiga selepas Fatihah semua ada surah, kan? Kemudian dikata apa? Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang suka buat 1 rakaat, buat. Ni yang jenis yang ambil jenis kurang-kurang ni, kan? Ambil 1. Diri, angkat takbir, baca Fatihah, baca surah, qul huwallah, rokok, i'tidal, sujud, 2 antara sujud, sujud 2 antara sujud kali 2, terus tak akhir, kan? Lepas tu bagi salam. Senang je, 1 rakaat je. Tak sampai suku minit. Bukan 1 minit, suku minit pun tak sampai. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjukkan apa? Sampai begitulah Rasulullah SAW memberi rukhsah. Supaya apa? Mungkin ada orang nampak bahawa sembahyang witir ni kalau 5 banyak, atau 11 tu mungkin lagi banyak, kan? Tapi suruh 1 je, 1 rakaat. Ni sebakhil-bakhil umat, kan? Paling kedekut lah. Tapi makan 2 pinggan, kan? Kalau makan mesti tambah. Kalau semayang, kalau boleh yang rokok tak ada sujud punya boleh. Dia hendak macam tu. Dia. Semayang yang rokok tak payah sujud, ataupun terus sujud je, kan? Jadi kita bayangkanlah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dalam hadis Muslim diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sembahyang witir sebanyak 11 rakaat. Itu panjanglah, banyak. 2 makna 5 kali salam, kan? 2 rakaat sampai 10, tambah 1 lagi. Sebanyak 11, 11 rakaat. Dengan memberi salam pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan 2 rakaat, dan diakhiri dengan mengerjakan 1 rakaat, iaitu rakaat yang ke-11. Rasulullah ni ambil yang banyak. Kalau kita ni ambil yang sikit, yang 1 tu yang kita ambil, Rasulullah ambil yang banyak, kan? Jadi begitulah. Menurut huraian ulama rahimahullahu ta'ala, sekurang-kurang sembahyang witir itu ialah 1 rakaat. Sekurang-kurang. Ustaz, ada yang kurang lagi tak? Tak payah hidup, kan? Tak ada yang kurang lagi, 1 je. Dan lebih dekat kepada sempurna, makna yang lebih dekat kepada sempurna, maknanya yang afdal, iaitu dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Rakaat dengan membaca pada rakaat pertama, membaca surah Fatihah dan surah A'la, kan? Sebab tu kita kena, kalau tak boleh hafal Quran semuanya, surah A'la jangan lupa baca. Surah A'la, surah Ghasyiyah, ni surah-surah yang penting-penting. Kita jangan tinggalkan. Kalau tak boleh nak hafal lah, nak hafal 30 juzuk kan? Ustaz, 30 juzuk tu banyak Ustaz, kan? Surah-surah yang ni yang dianya merupakan satu tuntutan untuk dibaca dalam sembahyang. Apa dia? Surah A'la, surah Ghasyiyah. Sebab surah A'la, Ghasyiyah ni boleh pakai dalam 2 keadaan. Pertama, solat witir, kan? Yang keduanya, solat Jumaat. Yang ketiganya, solat hari raya, 2 hari raya. Hari raya haji, hari raya Aidilfitri, surah yang kena baca inilah jadi surah A'la dengan Ghasyiyah. Maknanya banyak dia punya tempat untuk guna, kan? Qul huwallah, qul
Qul a'udzu falaq, qul a'udzu falaq, itu memang dah. Kalau tak hafal baik jangan hidup. Kan? Ini surah 3 kul ni. Kuliah itu memanglah. Kan? 4 kul ni ialah surah amalan. Kan? Surah yang sebelum tidur dibaca. Tuntutan baca 3 kuliah ni ialah pada solat sunat subuh. Qul huwallah pada solat sunat subuh. Tu dia punya surah dia. Kan? Selain surah-surah ni dia merupakan surah pendinding dan sebagainya. Memang tu kita kena baca lah. Tapi surah-surah yang tinggi sikit, ni kita kena baca juga. Kena hafal. So korangnya 2 surah ni hafal. A'la dengan Ghasyiyah. Kan? Manalah tahu tuan-tuan Tuan Haji Osman dia tak nak semayang kat surau hari raya, dia buat kat rumah. Kan? Dia jadi imam. Abang tahun ni raya, orang rumah request, abang hari raya ni kita buat kat rumah, anak-anak balik ramai. Abang jadi imam lah. Kan? Malam tu dia pun mula menghafal surah A'la dengan Ghasyiyah. Kan? Besok terus demam. Tunggu tak keluar. Rupanya demam sejuk kat dalam. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan surah kena witir, nak kena baca surah ni. Baca surah dalam surah witir. Makna orang yang sembahyang witir, kalau dia membaca surah yang lain daripada surah A'la, Qul ya dan Qul huwallah, maka dia tidak akan mendapat pahala sunnah. Kan? Makna sembahyang dia tidak akan mendapat pahala sunnah. Apa maksud pahala sunnah? Kerana Rasulullah SAW bila dia sembahyang witir, Rasulullah baca surah ni. Kita sembahyang, maka kita akan menggugurkan pahala sunnah. Sembahyang dari segi hukum sah, tapi pahala sunnah kita tak dapat. Berbanding dengan orang yang sembahyang witir, kalau dia baca rakaat pertama A'la, rakaat kedua Qul ya, ketiga Qul huwallah, maka dia telah mendapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dalam bulan Ramadan, kebanyakan 10 Ramadan terakhir, imam-imam dia tak nak baca surah A'la. Dia akan baca apa? Inna a'tainakal qaw, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Siapa suruh baca tu? Mana dalil? Nah, dia kata, ustaz saya baca ni tujuannya nak mengingatkan orang Lailatul Qadar. Tak ingatnya, kau tengok kat Lailatul Qamdar tu lebih ramai orang. Kan? Sebab tu kita kena ingat. Walaupun tujuan dia tu baik, kan? Tapi menyalahi sunnah. Takhalifus sunnah. Buat yang menyalahi takhalifus sunnah tu tak bagus. Kan? Sebab kita buat satu perkara yang menyalahi. Sebab kita buat benda baru. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengadakan sesuatu benda yang tak ada, yang Rasulullah tak buat, dia menyediakan tempat di dalam neraka Allah Taala. Sebab tu kita jangan buat benda yang tak boleh. Kalau memang kita tak hafal, lainlah, kan? Hari Jumaat berapa ramai imam-imam tak baca surah A'la, kan? Surah Ghasyiyah dia tak baca. Kan? Ini masalah yang berlaku kerana mungkin dengan sebab tidak ada ilmu ataupun tidak ada kefahaman. Kan? Jadi kalau kita sembahyang witir macam itulah sembahyang dia. Baik di hujung Ramadan ke, di awal Ramadan ke, atau lepas Ramadan ke, maka Rasulullah kata apa? Bacaannya lah rakaat pertama surah A'la. Kan? Sebab tu sekarang ni siapa yang temu duga untuk jadi pegawai syarak, surah A'la, Ghasyiyah mesti kena hafal. Tak hafal fail. Sebab saya pegang bahagian Quran ni, saya yang pegang. Nah, markah yang paling tinggi untuk temu duga pegawai syarak ni pada saya lah, kan. Kalau ni fail lah, tak lulus kan. Tak layak lah nak jadi pegawai syarak sebab surah tak hafal, kan. Okey. Yang keduanya, pada surah yang kedua selepas Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kan. Tu kena hafal Qul ya ayyuhal kafirun. Manakala pada rakaat yang ketiga selepas daripada surah Fatihah baca Al-Ikhlas. Sama ada nak baca surah Ikhlas satu je ataupun Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas.
Kerana ada riwayat yang mengatakan qul huwallah aja. Dan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah baca 3 surah. Jadi terpulanglah. Yang ni tak apa, tuan-tuan. Sebab kita baca satu surah daripada 3 surah. Jadi itu dia. Dan yang lebih sempurna semayang witir itu ialah 11 rakaat. Yang paling sempurna lah. Kalau jenis kita ni orang yang rajin, dah tak ada apa urusan-urusan dunia lagi kan. Semayanglah banyak-banyak kan. Kalau tak ada urusan dunia lagi. Ni urusan dunia kita, walaupun kita dah tak ada urusan lagi, banyak lagi urusan, kita pun tak boleh nak ibadat lagi kan. Masuk waktunya selepas. Jadi solat witir ni ada waktu dia. Waktu dia apa? Selepas daripada solat Isyak. Sehingga maknanya terbit fajar. Sampai terbit fajar. Fajar apa? Fajar shadiq untuk subuh. Waktunya panjang. Waktunya begitu panjang. Jadi dia ada waktu. Dan bagi orang yang bermusafir, maka solat witirnya selepas solat Isyak juga. Ingat, solat witir selepas solat Isyak. Bermakna kalau dia melakukan jamak takdim itu kan waktu maghrib. Waktu pertama, maka boleh. Yang pentingnya selepas solat Isyak. Selepas daripada solat Isyak. Jadi ini yang kita kena faham lah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan solat witir ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh secara bersendiri. Kalau di dalam bulan Ramadan, afdal solat witir ini dilakukan secara berjamaah. Kan? Afdal. Walaupun kita kata saya nak buat dia takhir, nak buat nanti saya nak bangun lagi, tak kisah. Nak bangun tak jadi masalah, tak payah buat witir lagi kan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la witrani fil lail. Tidak ada witir pada satu malam. Boleh tak kita buat witir lagi? Boleh. Kalau kita tambah 1 rakaat, jadi kita buat 3. Tambah 1 jadi 4. Jadi semayang balik jadi ganjil, nanti buat 1 lagi. Boleh juga. Jadi itu ada riwayat yang mengatakan begitu. Jadi maknanya semayang witir ni boleh. Kalau orang kata boleh tak semayang witir ni dibuka balik, kita nak buat macam mana? Yang 1 tadi genapkan balik. Jadi apa? Jadi 2. Lepas tu buat lagi 2. Last 1 kan. Biasanya kita tak adalah macam tu kan. Kan, kalau dah buat witir ni tak adalah witir dah kan. Tapi witir ni dia bukan orang salah anggapan bahawa mengatakan solat witir ni penutup. Dah witir tak boleh semayang lagi. Maknanya dah seal semua. Seal semua. Tak boleh. Bukan. Yang tak boleh itu ialah witir untuk kali kedua. Adapun solat-solat yang lain ia masih boleh lakukan lagi. Kan? Dan waktunya macam mana afdal? Waktu yang afdal untuk solat witir bergantung kepada seseorang. Orang yang boleh bangun malam, diyakini dia boleh bangun malam, jaga malam, maka solat witir tu afdalnya ditakhirkan. Tapi orang yang kalau bangun kalau tidur terus tak bangun-bangun kan, maka afdalnya solat witir itu diawalkan. Mana lepas Isyak je witir. Kan? Jadi macam kita mungkin Tuan Haji Osman jenis bangun malam suluh durian kan. Durian musangking kan, takut orang kebahak. Bangun je ketika suluh durian kan. Orang dulu-dululah kan. Macam tu tiap-tiap malam bangun, solat witir tu afdal ditakhirkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilepas sembahyang semua, nak dekat-dekat subuh Rasulullah pun solat witir. Itulah waktu yang paling afdal. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan secara berseorang diri. Okey. Jadi kalau kita melakukan maknanya contoh 5 rakaat. Sedangkan yang disuruh tadi baca rakaat yang pertama a'la, rakaat kedua
Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga, Qul huwallah. Kita semayang 5. Ni lagi 2 ni nak baca apa? Orang tanya, nak baca apa? Takkan nak diam je Ustaz? Bacalah apa-apa surah. Yang pentingnya 3 rakaat yang terakhir ni, kalau kita buat 11 ke, 3 rakaat yang di hujung ni, yang menutup pada 11 rakaat, rakaat yang hujung 3 ni, a'la, qul ya, qul huwallah. Faham tu maksud dia? Kalau buat 5, yang 3 di hujung ni, a'la, qul ya, qul huwallah. Yang 2 ni, apa-apa pun boleh. Baca qiraati pun boleh. Na. Baca. Kan? Nak? Mana pentingnya 3 rakaat ni, itu surah dia. Kalau kita buat 11 ke, buat 5 ke, buat 7 ke, itulah. Yang 3 ni memang surah tu yang kita kena baca. Jadi ini yang kita kena jagalah, kan? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Solat yang seterusnya ialah solat tahajud. Kan? Di antara semayang sunat yang sangat-sangat digalakkan. Sangat tu menunjukkan a'la, dia melampau. Sifat yang melampau. Tersangat. Kan? Maka disuruh bersungguh-sungguh. Ialah semayang tahajud. Jahada yujahidu tahajud. Mana orang yang nak semayang tahajud ni, dia kena mujahadah. Makna kena bersungguh-sungguh, baru dia boleh buat. Sebab nak kena bangun malam. Kan? Dia ambil dari kalimah jahadah. Jihad, sungguh jihad. Nak semayang surah tahajud ni, kalau tak berjihad nak bangun malam, tak ada tahajud dah. Kan? Sebab tu nilaian orang melakukan solat tahajud ni tinggi. Sebab nak mujahadah meninggalkan tempat tidur setelah kita siangnya penat bekerja, kan? Berbagai-bagai aktiviti kita buat. Pula bila sampai waktu isyak, kita dapat bantal, dapat tilam pula kan, dapat selimut. Nak meninggalkan semua ni kan, bukan senang. Kan? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama tatajafa junubuhum. Kan? Mereka yang mengasingkan kan diri mereka. Jadi kita baca dalam surah Sajadah. Nak kita tengok bagaimana orang-orang yang mereka ni meninggalkan tempat tidur mereka dengan tujuan untuk beramal ibadat kepada Allah. Jadi kita tengok. Maka dia kata apa? Sunat semayang ni adalah maknanya dikerjakan dia kalau sekiranya kita melakukan solat tahajud, maka dia perlu kepada tahajud ni perlu kepada didahului dengan tidur. Kalau sekiranya kita semayang solat sunat tidak didahulukan dengan tidur, maka dinamakan qiyamul lail. Ni kita kena faham. Dia tak tidur, maka tak boleh tahajud. Kan? Ni kita kena tahu. Maka orang yang tak tidur, maka solat sunat yang kalau dilakukan bukan tahajud namanya, qiyamul lail. Maknanya berdiri malam. Kan? Tapi kalau tidur, maka apa solat malam yang nak didirikan? Tahajud. Jadi mesti didahului dengan tidur. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhal muddathir qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir tu surah yang lain Mudaththir.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tengok. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Mestilah berselimut ni orang yang tengah tidur. Kan? Tak ada ya ayyuhal muzammil di tengah main futsal. Tak ada. Tak ada. Mestilah orang yang berselimut ni orang yang di tengah tidur, di tengah baring. Sebab kemudian dikuatkan lagi bahawa orang yang berselimut itu tidur qumil lail. Mestilah dia dalam keadaan baring, kemudian disuruh dia kum. Bangunlah kamu. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu pada waktu malam. Bangun di situ pertama perbuatannya, yang keduanya bangun di situ ialah mendirikan solat. Suruh dirikan solat. Jadi tuan-tuan, qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, separuh malam ataupun sepertiga malam, kan. Jadi itu nak tunjuk bahawa semayang malam ni kalau kita dahulukan dengan tidur, maka nama semayangnya ialah tahajud. Tapi kalau tidak didahulukan dengan tidur, kita jaga malam, itu namanya qiyamul lail. Kan? Okey. Maka hadis ni diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum wa makfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ism wa matradatun lid-da'i 'anil jasadi. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu mengerjakan semayang tahajud, iaitu pada waktu jauh malam. Mana jauh malam ni apa? Mana dah 1/2 malam, 1/3 malam, tak? Itu maksud dia. Itu yang dikata kejauhan malam. Kerana ia menjadi amalan tiap-tiap orang yang soleh yang terdahulu daripada kamu. Nak jadi ciri-ciri orang soleh, iaitu bangun malam. Untuk apa? Semayang. Sebab itulah perbuatan orang soleh, amalan orang soleh dulu, sehingga dia disebut sebagai solihun, sebagai orang soleh. Maka sebab dia bangun malam untuk mendirikan solat. Kalau kita nak dapat gelaran solihun, orang-orang soleh, maka kenalah bangun malam untuk mendirikan solat. Nah, gelaran ni kita tak perlu orang sebut, tuan-tuan. Gelaran solihun ini tak perlu kita sebut, kita cari. Kerana Allah Ta'ala memang dah bagi dah. Kan? Al-muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat wal qanituna wal qanitat, kan? Was-shaimuna was-shaimat, semua Allah Ta'ala bagi dah. Was-sabiruna was-sabirat wal hafizuna furujahum wal hafizat waz zakirina Allah katsiran waz zakirat. Orang yang berzikir lelaki, orang zikir perempuan. Orang yang berzikir, kalau dia banyak berzikir, lelaki perempuan, Allah Ta'ala dah bagi title lah. Kita tak perlu cari benda tu. Sebab apa? Allah Ta'ala dah pakaikan dia punya title tu 1400 tahun dulu. Orang yang rajin sembahyang, maka abidun, at-taibun al-abidun, dia sebut orang abid. Kan, orang yang abid. Abid ini gelarannya bukan baru, lama dah. Sebab tu kita tak perlu lagi cari gelaran-gelaran tu. Tak payah kalau kita rajin sembahyang nak cari supaya orang sebut kita ni rajin sembahyang, tak perlu. Sebab apa? Sebab gelaran tu Allah Ta'ala dah bagi dah. Yang kita kena buat ikhlas kerana Allah, bukan kerana makhluk. Gelaran tu tak payah. Allah Ta'ala dah bagi lebih awal lah. Kan? Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau sekiranya nak menjadi orang soleh,
maka tahajud. Bangun malam, mayang sunat malam. Dan amalan yang mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Sembahyang tahajud ni mendekatkan diri kepada Allah, kan? Supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni malas nak tahajud, kan, kita jauh dengan Allah. Sebab tu kena rajin. Ia juga menjadi penghapus kejahatan. Kan? Sebab tu bila kita rajin sembahyang tahajud, maknanya dosa-dosa kita akan terhapus. Dia menjadi penghalang untuk kita daripada berbuat dosa. Sembahyang tu menjadi penghalang untuk kita melakukan kejahatan. Dan pencegah daripada perkara-perkara berdosa. Bila kita rajin mendirikan solat malam, apa faedah mendirikan solat malam ni? Dia boleh menjadi penghalang. Dengan kita nak buat dosa ni, sembahyang tu akan jadi, maknanya menjadi perisai kepada kita, kan? Nak buat sesuatu perkara yang mendatangkan dosa, sembahyang tu sendiri akan defend kita, menjadi perisai, menjadi pemandu kepada kita daripada sebarang dosa yang nak dilakukan. Ini hebatnya tuan-tuan sembahyang malam ni, kan? Sebab tu Rasulullah, bagi Rasul tu memang wajib lah, kan? Kalau kita ni bukan wajib, sunat. Agak kalau sembahyang tahajud ni wajib, memang ramai berdosa, kan? Yang fardu pun yang ramai tak buat, kan? Nak suruh tahajud lagilah tak boleh. Jadi tuan-tuan, serta pahalanya dia kata penghalau penyakit daripada tubuh badan. Orang melakukan solat tahajud ni dia akan menghindarkan orang daripada kalau ada wabak, ada penyakit, kan? Allah Ta'ala akan hindarkan diri dia daripada, kalau kena penyakit demam itu biasa. Ni apa penyakitnya? Penyakit kronik. Kena stroke, kan? Kena stroke, terus mati seluruh badan. Kena kanser, umur 70 kena kanser, dia nak mati dah baru kena. Apa lagi kena? Penyakit yang teruk. Jadi maknanya rajin bangun malam menghindarkan diri kita daripada penyakit-penyakit kronik. Demam tu biasa sebab Rasulullah kena demam, kan? Tapi adakah Rasulullah kena penyakit kronik? Tak. Rasulullah kena penyakit disihir itu kerana nak jadi hukum bahawa sifat manusia, siapa-siapa pun, kalau Ta'ala kehendaki, Nabi pun boleh kena sakit. Rasulullah kena demam, biasa. Demam tu biasalah. Cuma beza demam kita dengan demam Rasulullah. Demam Rasulullah ni menyamai demam 40 orang punya pada Rasul. 40 orang punya demam bawa pergi pada Rasulullah. Itu Rasulullah punya ujian. Dia punya tahap demam. Kalau 40 bawa kat kita, kojol kita, kan? Terus mati. Ya nak? Mati kita. Kan? Rasulullahnya 40 orang tu bawa. Tu panas. Kan? Sebab tu dia tahap Nabi dia lain. Kerana kesabaran dia tinggi. Kita baru demam air. Dah pergi hospital lah. Terabur hospital. Baru ramai tu demamnya. Berapa hari dah kena demam? Baru kena doktor, baru kena. Kita dah tak sabar, kan? Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau tahap Rasulullah tu, agak kita ni mati terus, kan? Okey. Ini kelebihan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan fadilan atau kelebihan sembahyang tahajud dan faedah-faedahnya meliputi rohani dan jasmani. Orang sembahyang tahajud ni dia punya kelebihan dia zahir dan batin. Hebat tu, hebat. Ini ditegaskan lagi dalam hadis
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha ra'atahu imra'atahu wa ayqadha ra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu ra'atan fa qamat minal laili fa sallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhil ma'a, rawahu Abu Daud wa ghairi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah melimpahkan rahmatnya kepada seseorang lelaki yang bangun daripada tidurnya pada sebahagian daripada waktu jauh malam, lalu ia sembahyang tahajud serta ia bangunkan isterinya untuk mengerjakan sembahyang. Makna kalau kita sembahyang tahajud kan, Rasulullah suruh gerakkan isteri bangun kan. Maka jika isterinya enggan bangun kerana lena tidurnya atau malas, hendaklah ia menggunakan cara yang lemah lembut merenjiskan air pada mukanya. Yang ni kena berbincang dulu. Ni jangan main genjih, jangan main genjih-genjih saja. Kan ada yang makan tapak kaki yang nak. Kan? Ya genjih-genjih juga. Kan? Sayang juga tak? Tapi takut ada yang kena tapak kaki. Kan? Sebab tu kalau nak kejutkan isteri, ataupun isteri nak kejutkan suami, nak kejut, bagus kejutkan. Lepas semayang kita, isteri semayang kejut suami, bagus. Isteri, suami bangun, isteri bangun. Tapi dalam bab genjis ni, itu kena bincang. Kena bacakan hadis yang nak bangun malam ni, nanti kalau bangun kejutkan abang betul bang, tapi dalam hadis tu dia sebut genjis kalau tak bangun. Nanti kalau saya genjis, abang jangan marah tu kena bincang. Sebab zaman sekarang susah tuan-tuan. Dia buat gila babi dia kan. Tu sebab memang Rasulullah suruh begitu, genjis. Tapi hari ni berapa ramai bila syaitan dah masuk dalam kan, orang tak boleh. Walaupun ustaz, celaka kau dibuat yang akal lah. Ada yang patah tengkuk kena tempeling dengan suami tak? Jadi dengan sebab tu dalam bab genjis ni bincang isteri suami kerana cara menggerak tu, itu memang cara dia. Kan? Sebab dia genjis. Dia renjis. Bukan curah. Bukan gayung. Kawan kata, banjir tu. Dia suruh renjis. Ambil air, percik dekat jari tu kita. Dia kalau kena percik tu, dia tak boleh tidur lagi tuan-tuan. Kan? Itu hikmah dia. Muka kita ni kalau kena air pada waktu pagi kan, dia jadi ada itu dari sudut sains dia ada dari sudut sains dia. Kan? Sebab tu kenapa kita kalau bangun pagi Rasulullah suruh basuh muka kan? Sebenarnya dia muka kita ni boleh memberi tindak balas. Kan? Sebab tu ada hikmah. Allah Ta'ala jadikan air ni ada hikmah. Kan? Besar hikmah dia. Jadi dalam bab genjir-genjir ni tuan-tuan pakat dulu kan? Bincang elok-elok kan. Itu sebabnya kalau bangun tahajud ni, belajar suruh bangun tahajud, bab isteri kena dengar, suami kena dengar hadis ni. Jangan dengar sebelah pihak je. Kalau suami yang ini yang datang, kan balik dia baca kan, wahai isteriku, mari duduk depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan buat macam tu lah. Itu macam khutbah. Tak payah baca khutbah. Tadi abang dengar baca hadis tadi, ustaz kata bangun tahajud ni bagus.
Dia punya faedahnya jasmani, rohani. Jadi di antara ciri-ciri suami terbaik, kalau dia bangun tahajud, dia kejutkan isteri. Tapi kalau isteri malas bangun, dia suruh renjis, kan? Renjis. Jangan jadi kalau abang renjis, jangan awak hilang akal tu. Kena beritahu macam tu lah, kan? Jadi gitu. Kita sambung lagi hadis ni macam ni. Maka juga demikian juga melimpahkan rahmatnya. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana suami yang bangun malam kemudian dia kejutkan isteri dia, Allah Ta'ala bagi rahmat. Allah Ta'ala bagi rahmat pada pasangan suami isteri. Sebab tu bila ada rahmat tak gaduh, kan? Sebab tu kita kadang-kadang kita sembahyang seorang je. Kita bangun sembahyang seorang, isteri kita tak dikejutkan. Ataupun isteri je dia nak masuk syurga, dia kata syurga tu aku punya, aku dah beli. Suami aku nak masuk, aku tak mau dia masuk, kan? Jadi kita ni tuan-tuan, mana kalau isteri bangun malam, nakkan bagi rahmat, dapat rahmat suami isteri, pasangan suami isteri dapat rahmat, kejutkan suami. Kejutkan suami bangun malam. Maka Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat. Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat pada suami isteri, kan? Sebab tu ini memang benar berlaku. Sebab tu Rasulullah SAW dia bangun, dia akan menggerakkan. Rasulullah menggerak bukan setakat Aisyah. Rasulullah ni bangun malam tuan-tuan, bukan setakat dia gerak Aisyah. Dia gerakkan menantu dia, Sayyidina Ali. Wahai Ali, bangun. Ali pun kata, malam masih panjang, macam-macam alasan kau, dia kata. Bayang tu. Bayang kau kalau pak mentua kejutkan menantu, naik hantu mentua. Bayang tu. Kata Rasulullah, memang susah kalau nak ajak baik, buat baik. Marah Rasulullah, tegur Sayyidina Ali. Sebab rumah Sayyidina Ali tu belakang, kan? Kalau kita nak nak keluar daripada rumah Rasulullah tu, daripada makam tu, keluar tu kan Babu Jibril. Babu Jibril tu belakang tu rumah Rasulullah, rumah Sayyidina Fatimah. Selang dengan berapa langkah je, kan? Belakang tu ialah rumah Fatimah. Rumah orang dulu bukan macam sekarang. Kalau dijerit daripada rumah dia pun boleh dengar ke dalam. Boleh dilengok dapur yang di dalam. Sebab apa? Rumah dia tu dindingnya bukanlah macam kita punya batu konkrit, kan? Dibuat daripada tanah liat, kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah gerak, kan? Malahan Rasulullah SAW dekat sebelah luar, sekarang dah besar, sebelah luar di depan rumah Rasulullah, tidak berapa jauh, dalam 50 langkah, rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Sayyidina Osman. Sebelah-sebelah. Rasulullah dia lepas bangun malam, Rasulullah berjalan keluar. Dia dengar Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar tengah semayang. Lalu kat rumah Sayyidina Umar, dengar Sayyidina Umar tengah baca Quran. Kita kalau lalu rumah orang, lalu kat rumah Haji Osman, senyap sunyi, kan? Tu dengar Sayyidina Osman bangun, Sayyidina Abu Bakar bangun semayang, baca pelan-pelan, antara dengar dan tak dengar. Pergi pula rumah Sayyidina Abu Bakar baca bukan main kuat, sampai keluar suara dia daripada rumah. Besok Rasulullah pun panggil Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau bangun malam, kenapa baca perlahan sangat? Dia kata, inilah maknanya tawaduk hamba kepada Tuhannya. Nak jadikan tawaduk. Bila nak menghadap Tuhan ni, jangan suara lantang-lantang. Tak bagus, maknanya ini tanda kita mengagungkan Allah. Maka Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, jangan baca perlahan-perlahan, kuatkan sikit. Maka
Kata, pergi pula kepada, wahai Umar, kenapa engkau baca kuat? Ya Rasulullah, aku bangun malam, aku baca kuat, tujuannya apa? Untuk menghalau syaitan daripada mengganggu aku solat. Yang keduanya kerana nak menggerakkan seisi keluarga supaya bangun malam. Maka Rasulullah kata, wahai Umar, rendahkan sikit suara kau. Jadi nampak pada kita, bangun malam ni kalau semayang jangan sampai tak berbunyi dan jangan terlalu kuat. Dah terlelap. Dia perlahan. Lepas tu hanyut dia. Dah rakaat ke berapa ni? Gitu. Sebab tu bila bangun malam, bila semayang malam, dia kena baca dia bersederhana. Jangan kuat sangat pula. Dia kuat dia mengganggu orang. Sebab tu kalau kita bangun malam, nak contoh dirikan solat dalam masjid kan, jangan buka speaker kat luar. Marah kawan tu kan. Dulu pernah sekali tersilap tekan dia punya switch. Besok dapat mesej, orang nak tidur pun tak boleh, kata. Tersilap, bukan sengaja. Riak benar semayang malam, dia kata. Bukan kita riak, dah tersilap. Aku cakap tersilap kan, aku tampilin orang. Kita kata tersilap tekan. Dia memberi kesan. Jadi kita semayang malam, kita buka switch dalam je. Mana speaker untuk dalam. Jadi kalau kita tak buka speaker, orang belakang tak dengar, dia pun senyap, lelap pula dia. Kita ingat dah habis semayang, rupanya dah lena semua. Jadi tu. Jadi ini kaedah bagaimana kita bila bangun malam, cara. Jangan semayang dengan suara, dengan tanpa suara, dan jangan pula terlalu kuat. Dia di antara suara-suara bersederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana suara. Nak dia maintain supaya kita tak lena bila kita baca. Itu caranya. Kaedah bangun malam, sebab Rasulullah tunjuk seorang sahabat baca perlahan sangat, seorang baca kuat sangat. Rasulullah kata ambil di antara dua. Tak terlalu perlahan, tak terlalu kuat, sederhana. Jadi begitu. Jadi Rasulullah dah ajar pada kita cara macam mana bangun malam nak baca bila bangun malam ni. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi lah tuan-tuan kita sambung lagi lepas raya Korban lah kan. Lepas raya Korban insya-Allah. Kita habis raya Korban pada hari Selasa kan. Jumaat Ahad 10, Isnin 11, Selasa 12, Rabu 13. Rabu malam kami elok lah. Ada lah. Ke ada hari tasyrik ni ada 4 hari. Kalau ada hari tasyrik 4 hari, kita pun susah juga kita kan. Hari tasyrik akan berakhir pada Ya cikgu. Ya. Korban lembu. Panggil orang yang boleh panggil. Lepas tu kita nak bagi upah pada penyembelih tu dalam sebutan upah ke atau pada sebutan apa? Okey. Ini kena cerita. Orang yang menyembelih tu, yang kita tugaskan untuk mengambil tugas menyembelih itu telah diakad atau disebut sebagai wakalah. Wakalah inilah wakil. Orang yang telah diangkat sebagai wakil untuk menyembelih binatang korban kita. Boleh tak kita nak korban buat sembelih sendiri? Boleh. Tapi 7 orang kalau pakat nak sembelih sendiri, 7 bahagian punya macam mana? Bagi angkat seorang wakil. Diwakalahkan. Jadi dia pun sebut nama fulan-fulan kan. Okey, selesai. Dia pun sembelih bismillah, Allahu akbar,
Allahumma taqabbal minka wa alaika. Dia pun sembelih. Jadi bagaimana hukum orang yang nyembelih ni? Kita nak bayar upah ke? Maka kalau sekiranya kita nak membayar upah, tidak boleh diambil daripada mana-mana juzuk binatang korban. Tak boleh. Ambil tanduk ke, ambil kulit ke, ambil hati ke, ambil kaki ke, ambil kuku ke. Tak boleh digunakan sebagai upah. Jadi upahnya mana? Kalau upah yang lain daripada korban lah. Ambil duit yang lain daripada duit korban. Kan? Duit boleh. Kiranya kita nak bagi dia daging, maka tidak boleh diniatkan sebagai ini daging korban sebagai upah engkau menyembelih. Maka hukumnya haram. Kan? Upah disebut sebagai upah tak boleh. Kalau kita bagi atas ini merupakan hadiah, maka itu tak ada masalah. Sebab daging korban ini boleh dibahagi kepada 3. 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 untuk orang yang untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk orang yang untuk hadiah. Hadiah ni siapa-siapa boleh. Jadi niat atas hadiah. Tak boleh kata ini upah kamu sebagai ni batang pinang buat upah engkau menyembelih. Tak boleh. Hukumnya tidak sah dan haram hukumnya. Okey. Satu perkara lagi yang kita nak lihat. Tidak boleh mengguna mana-mana juzuk. Contohnya kulit. Kulit tak guna kan? Kita nak boleh tak kulit ini dijual? Maka tak boleh dijual. Kan? Mana-mana juzuk daripada anggota korban tak boleh jual. Tapi kulit orang tak nak ambil. Maka tak boleh terbuang. Hukumnya apa? Termasuk mubazir. Nak tanam, dia ada nilai. Ada nilai. Kulit ada nilai. Orang boleh buat kompang. Kalau di Indonesia orang buat apa? Keropok. Keropok kulit. Kulit lembu kan. Dia kerik betul-betul. Lepas tu dia mencamping. Kan? Kita sini tak buat. Kan? Kita pakai kulit tu. Kan? Buat jaket. Kan? Jadi maknanya daripada terbuang maka boleh dijual. Tadi asal hukumnya tak boleh jual, tak boleh guna untuk upah. Tapi kalau kerana dia terbuang yang menyebabkan berlaku pembaziran, maka dijual. Tapi jual itu dia tidak boleh masuk kepada masjid. Dia mesti kembalikan kepada fakir miskin balik. Tu boleh. Jadi jual kulit-kulit tu, duit tu dibagikan balik kepada orang-orang yang berhak lah. Jadi begitu hukum dia lah. Sebersikit berkenaan dengan hukum. Lain ada masalah apa? Ada masalah lain? Sini buat korban kan? Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan kita. Daging korban boleh tak diberi kepada orang-orang yang bukan Islam? Korban ini oleh kerana dia ibadat. Dia ibadat. Disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam kitab dia, dalam kata-kata dia, kalau sekiranya kita nak beri kepada orang kafir, kafir yang mana? Kafir kata kafir zimmi. Adakah dalam bentuk mentah? Tak boleh dalam bentuk mentah. Nak beri, kita boleh buat makanan, maka makanan dari daging korban tu boleh orang yang bukan Islam makan. Nak beri mentah tak boleh. Jadi itu boleh ajak orang bukan Islam, orang taman yang orang bukan Islam kan, boleh dia makan daripada masakan. Nak beri mentah tak boleh. Masakan tak apa, hukumnya harus. Okay, itulah di antara sebersikit tentang masalah korban kan. InsyaAllah kita ada hari ni hari yang ke-6 Zulhijjah. Kita ada berbaki 4 hari lagi insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkorban bertahanlah, jangan mencukur bulu-bulu di badan, memotong kuku kan. Bertahan. Berapa hari? Tinggal 3-4 hari lagi.
Biarkan dia naik rambut semua penuh kan, sampai tak mangkat muka lagi dah, tak apa. Sebab kita mengambil falsafah orang yang berkorban, orang yang menunaikan haji pada waktu ni. Biar dia naik. Memang macam tak terurus lah, sehingga binatang korbannya disembelih, maka nanti cukurlah kepalanya kan, rambutnya, potong kukunya, misainya kan, jadi semua. Jadi kita ada beberapa hari lagi. Orang tengok pada waktu ni memang tak handsome lah kan, kan, buat serabut. Sebab tu macam orang buat haji kan ni, mana terjaga dia punya pakaian dia kan. Muka mana boleh gugurkan gulu di badan, kecuali kalau dah bertahallul awal atau tahallul sani kan, baru boleh cukur. Tahan tuan-tuan, baik lelaki atau perempuan yang telah berniat melakukan korban, tahan. Jangan potong kuku, jangan apa-apa kan, sampailah binatang korban confirm telah disembelih, lepas tu buatlah jadi insya-Allah kita bertemu pada minggu yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.